Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa. Alhamdulillah. La ilaha illa. InsyaAllah kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk berkumpul. Setelah kita beberapa malam cuba nak buat tapi Allah tak izin. Ada banyak perkara yang berlaku, tak dapat nak buat. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Dan insya-Allah pada malam ini marilah sama-sama kita memulakan perkongsian kita bersama-sama dengan kita mengucap dua kalimah syahadah, membetulkan iman kita, memperbaharui iman kita, dan sama-sama kita membina satu perasaan untuk mendapatkan redha Allah. Kita mahu mendapatkan rahmat dan barakah daripada Allah. Kita hajatkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. صدق الله العظيم. Sesungguhnya aku, itu Allah, akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenismu, dengan orang-orang yang menurutmu di antara zuriat-zuriat Adam yang derhaka semuanya. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita syukur pada Allah yang diberikan kekuatan untuk bersama-sama pada malam ini. Malam ini kita akan menilai semula kedudukan semasa yang berada pada hari ini, yang mana kita telah mula memasuki tahun 2022. Cukup 100 tahun dan 1922 perjanjian Lausanne, yang mana perjanjian itu memecah belahkan negara umat Islam Osmaniyah. Dan kemudian pada tahun ini kita akan melihat beberapa perkara yang sedang berlaku yang sebenarnya yang menjadi tanda-tanda bahawa mereka akan memecah belahkan kita. Ayat tadi itu adalah merupakan surah Sad ayat 38, ayat 85, iaitu di mana Allah menggambarkan kepada kita la amla'anna jahannam,
demi sesungguhnya Allah, aku akan memenuhi neraka Jahannam daripada kalangan kamu, minka wa mimman tabi'aka minhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah orang-orang yang durhaka semuanya. Jadi Allah SWT menggambarkan kepada kita bahawa akan berlaku perkara-perkara yang menyebabkan penderhakaan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan undang-undang kehidupan kepada orang-orang yang beriman, dan akhirnya mereka akan dibakar di dalam neraka Allah. Dan mereka yang tidak beriman ataupun yang tertipu ini, ataupun yang tidak ikhlas ini adalah merupakan mangsa daripada tipu daya iblis. Iblis telah pun berjanji untuk menyesatkan umat Islam dan juga manusia, kecuali mereka yang ikhlas. Dan sebab itulah kita nak melihat di sini, yang pertama sekali pada malam ni kita nak mengulang kaji. Yang pertama sekali, hendaklah kita memperbaharui ikhlas kita. Memperbaharui ikhlas kita sehingga akhirnya dengan ikhlas itu mudah-mudahan kita tidak akan terperangkap dengan perancangan-perancangan dan penyusunan iblis yang insya-Allah kita akan cuba dedahkan pada hari ini. Pada malam ni kita akan sambung lagi. Antara perkara yang dilakukan oleh iblis ini, bagaimana dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara khutbah akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya petik daripada apa yang disebut, berwaspadalah terhadap syaitan. Jadi Nabi menggambarkan kepada kita supaya berwaspada terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Jadi dia, iaitu syaitan, telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara yang kecil. Sesungguhnya syaitan itu masih terus berusaha untuk mengganggu kamu dengan cara yang lain. Syaitan akan puas jika kamu sekalian melakukan perbuatan tercela. Oleh kerana itu, hendaklah kamu menjaga agama kamu dengan baik. Ini antara intisari khutbah akhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan supaya kita kena wajib berwaspada terhadap tipu daya syaitan, yang mana dia telah berputus asa untuk melakukan, menyesatkan kita pada perkara yang besar-besar. Tetapi dia terus berusaha, dan dia akan menyesatkan kita dengan perkara yang kita nampak kecil, sedikit, tak ada apa-apa. Ini perkara yang sedang berlaku pada hari ini. Kita mungkin tak jadi kafir, mungkin tak keluar Islam, tetapi dia memasukkan perkara-perkara yang kita nampak kecil, nampak mudah, nampak tidak penting sangat, tak apa macam itu. Maka dia berjaya dengan cara itu. Takutlah kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap wanita, dalam bersikap kepada wanita, kerana kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kamu sekalian. Jadi Nabi juga suruh kita berhati-hati dengan bertakwalah terhadap wanita. Jadi bila kita melihat akan khutbah terakhir Rasulullah SAW itu, mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang sedang berlaku pada hari ini, yang menunjukkan kepada kita bahawa mereka merancang dengan perancangan yang halus, perancangan yang tersusun rapi, yang ada strateginya, bukan di hadapan, di belakang, bukan yang tersurat, yang tersirat. Jadi kita sebut sini bagaimana iblis, syaitan, dajjal, tenteranya, mereka merancang secara yang halus. Maknanya bukan yang tersurat, tak nampak. Tersurat ni tak nampak, nampak yang tersirat. Sebab tu yang besar-besar mereka dah putus asa dah. Orang Islam takkan tinggalkan, takkan tinggalkan benda-benda yang besar-besar. Jadi digunakan yang tersirat, secara tipu daya, yang nampak kecil. Dan kita juga melihat bagaimana mereka telah menyusun banyak seperti strategi di belakang tabir, hidden hand. Dia ada menggunakan strategi hidden hand. Mungkin begitu juga mereka menggunakan rangkaian rahsia, secret society, a comprehensive secret society. Jadi bila kata secret society ni, gerakan rahsia, masyarakat-masyarakat, pertubuhan yang rahsia,
Bukan hanya dalam satu aspek, semua aspek. Dia bukan hanya ada Freemason, dia ada Illuminati, dia ada Royal dia kata 300 apa dia panggil 300 Royal 300 Committee and Committee 300 Committee 300. Dia ada Elite World Leadership, dia ada Trilateral Commission, macam-macam lah nak sebut kepada dia punya strategi di belakang tabir. Mana dia menggunakan juga rangkaian rahsia yang menyeluruh. Sebab Nabi dah sebut tadi, dia tak akan guna yang tersurat, yang besar-besar kita nampak. Dia akan guna yang halus-halus, yang kecil-kecil kita nampak tak apa, tak ada masalah, ini semua okey. Tapi rupanya adalah merupakan rancangan mereka. Begitu juga mereka akan menggunakan false flag event ataupun perkara-perkara peristiwa yang berlaku nampak macam suatu yang luar biasa, yang merupakan kemalangan, tapi rupanya false flag. Mereka buat secara covert, secara rahsia dengan menggunakan military. Begitu juga strategi mereka by way of deception. Mereka menggunakan tipu daya. Jadi ini adalah antara strategi perang yang telah disusun rapi oleh iblis dan sekutunya daripada apa yang kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi. Begitu juga mereka akan manfaatkan kelemahan manusia. Kelemahan manusia ni apa? Antaranya ialah ego. Dia rasa dia pandai, dia rasa dia hebat, dia rasa dia ketua, dia rasa dia sempurna. Orang lain tak boleh bagi nasihat. Alah, siapalah dia, NGO je. Alah, siapalah dia, ustaz kampung. Siapalah dia, tak ada apa-apa. Jadi, kelemahan manusia, ego. Dia akan juga manfaatkan rasa dah berjaya, dah menang. Kita dah jadi menteri, kita dah menang, kita dah berjaya, kita dah boleh pegang sekian. Dulu tak ada langsung, sekarang ni kita dah berjaya. Rangkaian-rangkaian yang mereka manfaatkan perasaan rasa dah berjaya, rasa menang dan mudah berpecah dan sebagainya. Jadi bukan sahaja mereka akan menggunakan perancangan-perancangan yang tersirat. Saya cakap tersirat, yang tersurat nampak, yang tersirat. Mereka juga akan manfaatkan kelemahan manusia. Seperti ego, rasa kami yang terbaik, kami lebih pandai. Bila sebut kami lebih pandai, itu maknanya dah kena peluru dah. Dah kena peluru dah. Dah pandai, aku pandai, dia mana pandai. Dan kita ni siasah, kita ni politik, dia tu NGO sahaja, tak ada apa-apa. Jadi bila kita rasa kita pandai, ego, maka kita dah terkena peluru dia. Dan apabila mereka merancang, mereka akan merancang secara total control. Total control di dalam masalah-masalah yang ada ni, dalam semua bidang. Sama ada bencana alam, serangan cyber dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok World War I, peperangan dunia pertama, mereka mula tahun 1914. Berakhir 1918, 4 tahun. Dia dapat buat League of Nations. Kemudian peperangan dunia kedua 1939 sehingga 1945, 6 tahun. Dia dapat buat New World Order kedua, iaitu United Nations. Dan peperangan dunia yang ketiga, mereka bermula dengan 2001. 2001 sebenarnya dah secara rasmi, ketika World Trade Center diletupkan. Itu adalah merupakan dia punya panggil apa? Dia punya tanda dia, di mana mereka telah mengisytiharkan peperangan ke atas sebut teroris, tapi yang dimaksudkan teroris itu adalah orang Islam. Sebenarnya itu adalah pengisytiharan perang dunia ketiga sebenarnya, tapi kita tak perasan. Dan kemudian berlangsung pada tahun, sampailah ke hari ini, sampailah ke 2030. Mereka akan perang 2030 ni, mereka dia kata dah perancangan mereka dah habis dah kalah semualah, maknanya dah habis dia guna kontrol. Dan telah dibuat secara intensif, lebih kurang pada bermula tahun 2019 sehinggalah 2029 atau 2030. Jadi pada malam ni kita akan tengok sedikit sebanyak berkenaan apa yang telah mereka rancang tadi. Saya tidak akan pergi jauh sangat sebab kita dah bincang banyak. Cuma kita nak tengok strategi Dajjal. Strategi Dajjal dalam zaman kita pada hari ini, untuk kita sama-sama review lah. Sama-sama kita buat satu ulang kaji. Apa strategi Dajjal? Antaranya daripada Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ikatan Islam
akan terurai simpul demi simpul. Satu simpul demi simpul, setiap satu simpul yang terurai, maka manusia akan bergantung pada simpul yang berikutnya satu-satu. Setiap kali simpulan tu terurai, orang Islam akan pegang simpul yang ada lagi tu. Yang pertama sekali ialah masalah hukum. Al-hukmu, pemerintahan, dan yang paling akhir sekali adalah solat. Adalah solat. Jadi kita lihat di sini bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan buat perancangan secara perlahan-perlahan. Dia bukan pukul habis semua. Maknanya habis semua dibunuh umat Islam. Tak boleh, dia tahu tak mampu. Maka dia akan buat satu sehingga yang terakhir sekali adalah solat. Jadi hari ini solat pun kita dah dapat dah. Kita hari ini nak dapat solat pun susah. Nak solat untuk membina kekuatan susah. Kenapa? Kita dah solat dalam keadaan yang mengikut sunnah dia. Norma baru. Baik. Kemudian daripada Huzaifah Al-Yamani. Dahulu manusia bertanya tentang kebaikan, maka aku tanya tentang keburukan. Saya baca lebih kurang ringkas saja. Bagaimana Nabi menggambarkan akan ada kebaikan, akan ada keburukan. Kemudian akan ada kebaikan, iaitu yang ada di dalamnya asap. Ad-dakhanu, dakhanu, asap. Iaitu apa dia? Satu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku. Maknanya Nabi gambarkan akan ada satu kaum orang Islam yang membuat ajaran bukan dari ajaranku. Dia kata inilah Islam, tetapi bukan daripada ajaranku, dan menunjukkan kepada manusia selain daripada petunjuk, bukan petunjukku. Maknanya dia kata inilah hidayah, inilah petunjuk daripada Allah, petunjuk daripada Al-Quran dan hadis, tetapi bukan daripada petunjuk engkau. Maka kalau engkau kenal mereka, engkau akan memungkiri mereka. Kemudian ada lagi ialah da'i, para duat yang menyeru kepada neraka Jahannam. Apakah ciri mereka? Mereka bercakap dengan bahasa kamu, dan kulit mereka sama dengan kamu, cakap bahasa kamu. Maka apakah yang diperintah? Peganglah kamu dengan sunnahku, jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jadi Nabi gambarkan kat sini bagaimana keadaan akan berlaku, orang-orang yang menampak Islam, hebat Islam, dan kemudian dia akan mengajar seperti Islam, nampak hebat tetapi bukan Islam yang sebenar. Saya bagi satu contoh tuan-tuan, bagaimana yang berlaku pada hari ini. Yang berlaku pada hari ini, iaitu telah pun ada satu perubahan di UAE. Kalau kita pernah dengar UAE lah. UAE telah berlaku satu perubahan. Asalnya agama resmi UAE adalah Islam. Asalnya Islam. Sekarang apa agama resminya? Agak-agak apa tuan-tuan? Agama resmi UAE sekarang ni ialah Millah Ibrahim. Millah Ibrahim, iaitu sistem agama Ibrahim. Maknanya yang menjadi agama resmi ialah gabungan antara agama Yahudi, Kristian dan Islam. Gabungan. Ni sebut sini. Ni kita tengok dah mula nampak ni. Dah mula nampak dah. Akan ada fatwa lepas ni. Akan ada keluar fatwa-fatwa begitu. Baik. Jadi begitulah digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berwasiat kepada kami, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu mendengar taat kepada seorang yang memimpin kamu, yang bertakwa tadi, walaupun dia seorang hamba. Dan kerana apa? Kerana kamu akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi pada tahun ini, bermula tahun ini, akan ada pengisytiharan One World Religion. Apa dia panggil? Dia panggil headquarters, ibu pejabat One World Religion akan diisytiharkan. Dan pada masa itulah Millah Ibrahim akan dijadikan sebagai agama baru kepada umat Islam. Jadi kita hari ini atas nama peace, atas nama keamanan, atas nama brotherhood, toleransi, maka hendaklah kita kembali kepada Abraham. Dia kata Millah Abraham. Jadi kamu akan melihat perselisihan yang banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa solusi dia? Peganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah, dan kemudian gigitlah kamu dengan geraham gigi. Maknanya pegang sungguh-sungguh. Kemudian jauhilah kamu akan perkara yang baru yang diada-adakan. Apakah baru? Itulah kata bid'ah. Bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah ini adalah bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Kita nak kena faham yang ini. Jadi akan ada, sekarang dah ada keluar dah. Baik.
Saya nak cuba buat sedikit kronologi di sini dan kita akan tengok di mana kita. And pada tahun 2010 telah didedahkan oleh Rockefeller Foundation tentang beberapa perkara yang bakal berlaku. Dia kata future scenario telah didedahkan dalam pada satu kajian yang mereka buat pada tahun 2010. Dan dalam kajian itu dia cerita sampai 2030. Dalam kajian itu dia cerita tentang akan berlakunya serangan-serangan, kita kata bioweapon, akan ada pandemik dan sebagainya. Semua dah cerita dah pada tahun 2010. Maknanya dia dah dedahkan. Bila dia dedahkan, orang kata okey, tak ada apa. Tak ada seorang pun respon, tak ada seorang pun bangkang, tak ada seorang pun kata ini perancangan jahat, tak ada seorang masa tu kan. Kalau ada pun 2-3 orang begitu je kan, maka dia pun terus buat. Dia tahu perancangan dia ni tidak ada orang yang akan kacau. Maka setelah didedahkan perancangan itu pada tahun 2014, kita melihat mereka telah buat satu perbincangan khas, Henry Kissinger dan sebagainya, tentang revisit 100 years plan. 100 years plan selepas Perang Dunia yang pertama 1914. Jadi 2014 ni Perang Dunia pertama berlaku bulan Julai. Bulan Julai 1914. Sempena menyambut 100 tahun Perang Dunia pertama, dia nak tunjukkan dia berkuasa, maka berlaku sesuatu yang aneh, yang cukup aneh. Yang dikata apa? Kita kata yang terang bagaikan disuluh oleh matahari. Terang tapi tak tahu, tak nampak. Tak nampak ni sebenarnya tanda perang. Iaitu berlaku pada bulan Julai 1914, berlaku Perang Dunia pertama. Ogos 2014 berlakulah tanda yang paling besar bahawa kita sedang diserang, iaitu kehilangan MH370. MH370 tu bulan Ogos 2014. Kita tak perasan itu tarikh cukup 100 tahun peperangan dunia yang pertama. Jadi bila dia buat yang itu kan sebagai tanda bahawa mereka akan buat satu yang besar, orang kita tak nampak apa-apa, nampak hilang, tak nampak di belakangnya tu ada satu perancangan yang lebih besar lagi. Kalaulah MH370 hilang, dia boleh kontrol, apalagi kalau lepas ni pemimpin-pemimpin Islam, para duat, orang soleh-soleh hilang, tak ada orang akan kisah. Tak ada orang kisah. Ni semua merupakan dia punya tanda-tanda dia. Kemudian pada tahun 2017 Trump telah membuat satu pada tahun 2014 juga kan, Pop Perancis berada di Israel dan mereka telah mengisytiharkan bahawa mereka akan membina Third Temple 7 tahun daripada tahun itu, iaitu 2021, 2022. Maka tak ada orang pun kisah. Dengar tu tak ada orang kisah, tak tahu pun. Akhirnya mereka pun mula buat. 2014 juga merupakan tahun-tahun peperangan Yaman dan sebagainya. Jadi 2017 Trump telah mengisytiharkan Jerusalem sebagai ibu kota kepada Israel, dan kemudian dia telah pun mengarahkan lepas itu 2018 dia punya dia punya kedutaan masuk ke dalam Jerusalem. Itu semua tanda-tanda mereka nak membina temple tadi. Itulah temple tu tanda-tanda raja dia nak keluar. Kemudian 2019 bocor, mereka telah pun membuat temple, Third Temple. Bahagian pejabat, ibu pejabatnya dah dibuat dah di bawah tanah, di bawah underground di sebelah Western Wall. Dan pada tahun 2019 juga berlakulah serangan yang pertama, dikatakan sebagai outbreak, Wuhan outbreak, dan kemudian akhirnya menjadi pandemik COVID-19. Dan kita lihat berlaku pandemik COVID-19 tu berlaku bulan Disember, dan bulan Oktober event 201 dibuat satu senario, satu latihan untuk berhadapan dengan pandemik di New York pada tahun yang sama, 2019 Oktober, event 201. Bulan November Pop Perancis pergi ke Thailand.
Dia tak masuk Malaysia, dia pergi Thailand. Tapi tahun ni, tahun depan mungkin dia akan datang Malaysia. Jadi di sini dia dah mula melakukan peperangan secara intensif, war on the world. Jadi 2020 kita dah tengok bio weapon, chemical weapon mula dilakukan. Targetnya 15% population dunia, 1.163 billion. Saya cerita ni ialah cerita benda kronologi yang mereka dah buat. Yang mereka dah buat dan mereka dah rancang. Jadi pada tahun 2020 jugalah World Economic Forum telah melancarkan apa yang digambarkan sebagai agenda 21 secara praktikal, iaitu mereka mahu melaksanakan disebut sebagai Great Reset 2020 sampai 2030. Maka kita lihat tahun 2021 bagaimana berlakulah fasa yang kedua, iaitu norma baru. Maka di situlah kita melihat mana-mana institusi kepimpinan seluruh dunia, bukan Malaysia saja, seluruh dunia telah diserang, iaitu mereka berada dalam keadaan berpecah. Kepimpinan politik berpecah, ulama berpecah, raja-raja pun ada bergaduh-gaduh, kepimpinan NGO berpecah, masyarakat berpecah. Jadi kita lihat norma baru ni menyebabkan ramai orang mula berpecah, ekonomi secara individu, family dan sebagainya. Kemudian masuklah 2022 tahun ini, kita melihat mereka meneruskan perkara-perkara yang ada, mereka mula merosakkan banyak perkara-perkara yang ada, sepertinya kepimpinan Islam, orang Islam mula berpecah-pecah dan sebagainya lah. Perpecahan platform-platform pun menjadi lebih banyak lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut kat sini, pada tahun 2022 ni akan berlaku beberapa perkara yang besar. Perkara yang besar, yang pertama sekali akan berlakulah pengisytiharan, iaitu headquarters kepada New World Religion yang akan dipelopori oleh Abu Dhabi, UAE, Muhammad bin Zaid yang merupakan ketua kepada mereka di sana, dan mana dia lepas itu akan berlakulah Peace Convoy. Peace Convoy iaitu satu gerakan konvoi keamanan untuk mempromosikan One World Religion, agama disatukan antara semua, di mana di situ akan adalah dia punya perancangan-perancangan dia, sehingga kan dia akan adakan dialog, contohnya dialog antara East dan West. Bagaimana dialog itu untuk nak memimpin manusia supaya menerima pluralisme, religious pluralisme dan freedom of belief di bawah topik keamanan. Jadi kita kena bersifat pluralisme. Sedangkan pluralisme ini adalah merupakan bid'ah akidah yang paling besar pada zaman kita ini, iaitu menerima agama lain, menyamaratakan agama-agama lain. Begitu juga dia akan membincangkan tentang keperluan untuk hidup bersama, toleransi, peaceful coexistence and tolerance, bersama-sama, seolah macam kita semua bergaduh, seolah itulah. Dan kemudian dia akan mula mengeluarkan beberapa perkara seperti liberalisme dan sebagainya. Jadi tahun 2022 ini tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan attack kepada religion, dan kemudian begitu juga attack kepada ekonomi, attack kepada cyber, dan kita akan melihat akan mula digital currency diperkenalkan, dan selepas itu kita akan melihat berlakulah perpecahan demi perpecahan. Jadi saya nak sebut kat sini tuan-tuan, saya nak sebut tentang perkara yang sedang berlaku di UAE. Contohnya pada tahun 2022 sekarang dah berlaku dah pun. Kita akan melihat Middle East akan jadi lebih liberal. Middle East akan jadi lebih liberal. Sebab itu dia telah mengisytiharkan Millah Ibrahim ataupun Millah Abraham, iaitu agama Ibrahim, sebagai agama resmi di UAE sekarang. Apakah agama Millah Ibrahim ini? Itu gabungan di antara Yahudi, Kristian dan Islam. Telah pun diisytiharkan sebagai agama resmi. Pada masa yang sama, negara yang menjadi kita kata reference kepada umat Islam, di mana di situ ada Mekah dan Madinah, Saudi, yang telah pun memulakan, dia telah mula membuka investment luar ke dalam negara Saudi. Tujuan dia untuk meliberalkan ekonomi yang ada pada hari ini,
dan pada masa yang sama liberalkan juga kehidupan masyarakat yang ada di sana untuk menjadikan Mekah, Madinah dan juga Saudi Arabia itu sebagai East European, Eropah Timur. Eropah Timur. Jadi mereka telah memulai, sebab itu tuan-tuan, mereka telah memulakan untuk membuka investment yang kita akan lihat banyak daripada barat, daripada Eropah dan sebagainya akan berada di sana. Tetapi ini juga merupakan satu peluang sebenarnya bagi orang Islam seperti kita yang mau buat investment di sana. Jadi kalau kita ada plan nak pergi ke sana, Makkah ke Madinah ke, kita boleh buat investment di sana, buat projek, buat ekonomi ke, jual beli, trading ke apa sebagainya lah, untuk kita nak nak duduk di sana, untuk kita kata pertukaran. Jadi ini antara peluang lah. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya mereka nak meliberalkan Mekah dan Madinah. Jadi pada masa yang sama tuan-tuan hamba Allah, fasa tahun 2022-2023 ini adalah fasa di mana Malhamah Kubra akan mula diserang secara intensif. Peperangan akan dibuat secara intensif, di mana mereka akan menghancurkan kekuatan mukmin secara menyeluruh. Maknanya bukan mukmin, kekuatan mukmin, sendi-sendi kekuatan mukmin. Antaranya disebut tadi solat. Solat dia akan jadi solat yang tidak membina kekuatan. Sehingga kan hari ini kita sembahyang masih lagi jarak-jarak. Walaupun dah mula ada yang rapat, alhamdulillah, tapi masih lagi jarak-jarak. Jadi kita ni ada ulama, ada menteri, ada orang Islam di tempat-tempat yang tertentu, tapi tidak boleh mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bola sepak boleh mempertahankan sunnah dia. Tengok bola rapat-rapat boleh. Kan kalau orang yang nak parti-parti politik, sukaria ni, hari Minggu ke hari apa, kalau nak berparti tu, nak berseronok-seronok tu, boleh mempertahankan sunnah je. Kan bercampur, bergaul, laki perempuan, tak ada SOP, tak ada apa. Jadi kita tengok begitu juga businessman naik kapal terbang. Naik kapal terbang, seat dia boleh duduk sebelah-sebelah. Boleh mempertahankan sunnah dia. Sunnah duduk sebelah-sebelah. Kalau tak, dia rugilah kapal terbang, tak cukup orang. Betul rugilah bola sepak. Lain boleh tahankan sunnah, tapi masjid tak boleh. Contohnya. Kenapa? Kerana mereka ingin mewujudkan kelemahan dan kehancuran kepada kesatuan dan kekuatan umat Islam. Jadi penguasaan one world religion itu akan memerangi platform agama. Jadi dia akan bermula daripada tahun 2022 ni. Kita akan nampak nanti. Sekarang ni kita tak nampak lah. Jadi saya nak sebut. Maka gerakan Islam akan dihancurkan secara total. Dan mudah untuk nak menghancurkan gerakan Islam pada hari ini. Gerakan Islam tak kira gerakan apa. Gerakan tabligh contohnya. Dakwah. Tabligh pun berpecah. Hari ini berpecah tabligh kan. Kita boleh nampak lah. Ada yang bahagian satu Maulana ni. Satu lagi bahagian international. Jadi tabligh yang tak ada politik tu pun berpecah. Begitu juga dengan gerakan-gerakan Islam. Dan ada yang gerakan Islam yang asasnya gerakan Islam untuk menegakkan Islam, Quran, hadis, sunnah dan sebagainya, akhirnya bertukar menjadi kan parti politik. Parti politik je. Dia tak jadi gerakan Islam. Dia jadi nak menang politik. Bukan menang Islam, menang politik. Maka siasahnya berubah-ubah. Nanti saya akan cakap sekejap lagi. Begitu juga ada gerakan Islam yang mula menjadi NGO. Asalnya gerakan Islam. Asalnya nak buat satu yang bersifat kita kata ada amalnya, ada dia punya tujuan-tujuan yang kecil, yang dekat dan jauh. Tetapi tengok dia sibuk dengan kerja-kerja NGO. Jadi gerakan Islam dah tak jadi gerakan dakwah, jadi gerakan NGO. Jadi gerakan NGO ni maknanya nak fikir tolong orang, kemanusiaan semata-mata. Dia bangga dengan usaha kemanusiaan yang ada. Apa kemanusiaan yang ada tu? Boleh bantu Palestin, bagi makan orang Palestin, boleh makan orang Bangladesh, boleh tolong Myanmar, orang-orang tu. Jadi banyak kerja-kerja kebajikan. Jadi asalnya gerakan Islam ni nak membina kekuatan umat. Sama ada dengan dakwahnya, dengan tarbiyahnya, dengan perjuangannya. Tetapi akhirnya dia tukar jadi NGO pula. Kan NGO ni bukan tak baik-baik. Tetapi telah mencairkan hasrat asal, strategi asal, uslub asal untuk membina kekuatan ummah. Jadi kerja dia nak melaksanakan kerja-kerja NGO sama macam politik juga.
Politik pun kerja dia nak tegakkan akta tertentu sahaja. Nak tegakkan akta tertentu sahaja, atau nak berada di dalam jawatan-jawatan tertentu saja, supaya nak jaga. Sedangkan masalah yang lebih besar, membina kekuatan umat dari dakwah, tarbiyah dan jihad, ataupun daripada sunnah-sunnah yang lain telah diketepikan. Jadi kita lihat hari ini, gerakan Islam tahun 2022 ini akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Sama ada dihancurkan, akan diharamkan, ataupun dihancurkan, gerakan itu akan bertukar menjadi persatuan-persatuan biasa, pertubuhan-pertubuhan biasa yang tidak ada apa-apa nota untuk kebangkitan Islam, untuk kebangkitan akhir zaman. Dia tak jadi dah. Bila sebut tentang kebangkitan akhir zaman ini, maka dia akan nampak ini semua orang konspirasi, pakatan jahat. Jadi nampak yang itu. Dia tak nampak bahawa itu adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gerakan Islam akan dicairkan kehidupan mereka, sehingga mereka akan menghadapi berbagai-bagai masalah daripada dalaman dan luaran. Dan inilah yang akan menyebabkan umat Islam tidak tertingkat. Kita tertipu daripada ummah yang sepatutnya dibina kekuatannya, kuwatul ummah. Kita kena bina kekuatan ummah secara hakiki, secara sebenar, tetapi kita telah menjadi membina kekuatan-kekuatan yang lain. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang telah pun dirancang oleh tentera-tentera musuh Islam tadi secara secara tersusun. Saya bagi satu contoh. Ini bahagian saya nak sebut ni sebelum berlaku perpecahan ni. Tak lama lagi kita akan berpecah ni. Contohnya, isu-isu yang telah mencelarukan fokus amal. Amal kita dah tak fokus kepada membina kekuatan ummah. Sedangkan sepatutnya kita membina asas-asas kekuatan ummah. Sepatutnya Islam, gerakan Islam itu membina asas-asas kekuatan ummah. Yang mana yang itu akan mengundang pertolongan Allah. Yang mana dia menjadi kekuatan kepada pemikiran, perasaan dan tindakan. Tetapi apa yang ada, kita hanya melihat kekuatan-kekuatan yang berbentuk lahiriah sahaja. Tapi akhirnya kita hanya mengikut arus. Sebab tu saya nak mengajak diri saya, diri tuan-tuan, puan-puan, untuk kita meneliti, muhasabah. Sebab kita akan dicantas, kita akan dicincang-cincang ni. Saya nak sebut ni, kita akan dicincang-cincang. Saya bagi satu contoh lah. Kekuatan ukhuwah. Contoh satu kekuatan ukhuwah Islamiah yang hakiki di kalangan orang-orang Islam. Dan hari ini masih lagi terbatas dengan batasan-batasan jamaah atas nama kumpulan dan jamaah. Dengan jamaah, dengan kumpulan kita rasa ukhuwah kita sungguh baik. Dengan orang lain, tak ada. Kumpulan-kumpulan tertentu. Pertubuhan tertentu. Jadi, mengutamakan kaedah ukhuwah Islamiah yang sepatutnya berteraskan kepada kekuatan ummah, bersatu dan bersepakat, berlapang dada daripada berbeza-beza, maka inilah antara perkara yang tidak berlaku pada hari ini. Jadi ini contoh, contoh banyak lagi lah nak sebut kat sini. Tapi saya nak sebut di sini antara strategi yang mereka menggunakan menjelang 2022-2023 ini. Yang menjelang 2022, maka apa yang saya dapat maklumat daripada peringkat antarabangsa, kawan-kawan kita membuat kajian, maka tentera-tentera Al-Masih Dajjal merancang mesti menghapuskan harakah Islam. Saya sebut mereka mahu menghapuskan harakah Islam, gerakan Islam dan pengaruh-pengaruh Islam melalui ejen-ejen mereka. Dengan kepimpinan-kepimpinan mereka yang nampak macam Islam. Yang nampak macam Islam, tetapi sekular, liberal, plural rupanya, pluralisme. Dan antara perkara-perkara yang ada di sini, antaranya salah satu daripada saya petiklah beberapa tulisan, cadangan-cadangan yang dilakukan, yang telah mereka buat satu kajian dan mereka akan buat kepada, kita kata terutamanya mukmin Muslim pada hari ini, yang telah pun dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini atas cadangan Zionis, seperti di Malaysia dan Indonesia, yang mana Malaysia dan Indonesia ini mempunyai kekuatan kesedaran umat yang tinggi. Saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan
terutamanya mereka yang ada dalam dakwah dan gerakan Islam, dengar apa yang saya sebut pada hari ini. Yang pertama sekali, daripada kajian mereka, strategik kajian strategik yang telah mereka buat, yang pertama ialah menimbulkan perpecahan di antara jamaah-jamaah Islam dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh. Jadi nombor satu, mereka mahu memecahkan siapa? Tokoh-tokoh Islam. Ataupun kumpulan-kumpulan Islam. Dan ini kita lihat dah berjaya berlaku. Kita nampak kumpulan kita lebih baik daripada kumpulan lain. Kita nampak kita inilah yang terbaik. Kita nampak orang lain ni tak sama kita. Kita je yang baik. Sedangkan di akhir zaman kita kena bersatu. Di akhir zaman kita kena bersatu. Tetapi mereka telah berjaya merancang untuk memecah belahkan, menimbulkan perpecahan di kalangan jamaah-jamaah Islam dan di kalangan tokoh-tokoh Islam. Jadi ini nombor satu. Jadi sebab itu tokoh-tokoh Islam kita nak kena berlapang dada, belajar untuk berlapang dada. Saya sebut ni kenapa tuan-tuan? Kerana Malaysia dan Indonesia adalah tempat yang paling mereka takut. Bismillah. Paling mereka takut akan kebangkitan. Dalam laporan yang dibuat oleh CIA dalam analisa mereka tentang terorisme in Southeast Asia, mereka menyatakan contohnya Malaysia tidak ada gerakan pemisah seperti tempat lain. Malaysia boleh dikawal contohnya, tetapi Malaysia menjadi hotspot disebut kepada tumpuan kepada mereka yang ingin bangkit di akhir zaman. Jadi mereka sebut begitu, hotspot. Hotspot ni apa? Titik panas, reference. Dan sebab itulah dia kata kita perlu menjadikan sesama kita ni berpecah. Jadi ini sebab tu saya nak menyuruh malam ni, jadilah orang yang ikhlas. Kita masuk dalam kumpulan orang yang ikhlas supaya kita tidak berpecah. Yang kedua, dia kata berhati-hati di dalam menumpaskan gerakan Islam secara langsung. Maknanya dia tidak akan menghancurkan gerakan Islam secara tangkap macam yang dibuat contohnya pada zaman Abdul Nasir. Ikhwan Muslimin ditangkap semua kan. Maka dia kata berhati-hati dalam menumpaskan harakah Islam, gerakan Islam secara langsung atau secara tidak langsung oleh pemerintah sekular. Maknanya kenapa dia suruh dia berhadapan dengan smart, jangan berhadapan secara kasar peringkat awal. Maka dia kata jangan sampai gerakan Islam berjaya merakyatkan perjuangan mereka. Jadi jangan sampai gerakan Islam ni boleh bersama dengan rakyat. Ini dia rancang. Sebab itu hari ini apabila gerakan Islam mula menyendiri, tidak bersama dengan rakyat dakwah, dia nampak rakyat ada masalah, rakyat ada kesusahan, tetapi dia kata kita fokus pada diri kita. Kita fokus pada diri kita. Kita fokus pada kumpulan kita. Supaya kumpulan kita kuat. Rupa-rupanya itu adalah strategi mereka. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada gangguan ni. Ada jin-jin mana setan ni. Jadi dia tidak mahu gerakan Islam bersama rakyat. Dia tak mahu. Jadi rakyat susah, rakyat menderita, rakyat payah, berhadapan dengan masalah, gerakan Islam tengok aja. Tengok aja. Tak nak ambil pot. Tidak bersama dengan rakyat. Dia cuma kisah dia je. Kisah kita kena utamakan gerakan kita, siasah kita, NGO kita, parti kita. Dia tengok kita. Dia tak tengok rakyat. Rakyat susah, dia tak susah. Sebab memang mereka merancang supaya harakah Islam, gerakan Islam jangan sampai berjaya merakyatkan perjuangan mereka. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membina ummah ni dengan ijaz rakais. Asas-asas Islam salah satunya keluarga, lepas individu, lepas tu keluarga, lepas tu masyarakat, lepas tu rakyat negara tengok. Kita kena tengok. Walaupun kita tidak tengoklah semua benda kita kena tengok, tetapi kita kena bersama rakyat. Kenapa? Strategi CIA memang supaya jangan sampai gerakan Islam berjaya merakyatkan perjuangan mereka.
Jadi hari ini kita hanya fokus kepada kita punya siasah kita je. Rakyat menderita, rakyat sakit. Rakyat yang mati, ramai yang mati. Yang sakit, ramai yang sakit. Tapi gerakan Islam hanya melihat dari jauh saja. Kenapa? Kerana mereka nampak rakyat ni bukan potensi untuk memberi kemenangan. Sedangkan barakah kemenangan bersama dakwah, bersama tarbiyah yang dilakukan secara intensif kepada rakyat. Jadi hari ini kita melihat berlaku pemisahan. Kita kerja kita parah ni, ni tak prioriti. Yang ini rakyat, yang ini kita punya prioriti. Sedangkan untuk bangkit, dia bukan bangkit kita saja, dia bangkit bersama-sama. Ini memang perancangan CIA kepada Malaysia dan Indonesia. Kepada Malaysia dan Indonesia. Saya cakap Malaysia dan Indonesia sebab terutamanya, Thailand pun sama juga. Baik, yang ketiga, antara perkara yang mereka merancang untuk supaya kita ni berpecah belah. Tahun 2022 ni bermula sehinggalah sampai kepada tahun 2024. Kenapa 2024? Saya akan cakap sekejap lagi. Iaitu pemerintah-pemerintah sekular. Pemerintah-pemerintah sekular jangan memasukkan kaum fanatik ini dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Jadi dia kata kalau ada orang ni yang fanatik, jangan bagi dia pegang jawatan. Apa maksud fanatik? Maksud fanatik inilah seseorang yang ada pemikiran, hati ingin membawa Islam yang syumul, Islam yang menyeluruh. Jadi orang-orang yang ada iman dan takwa ni jangan masuk. Cari orang-orang yang di dalam dia sini. Sebab tu kita tengok kepimpinan yang ada di dalam politik dan kepimpinan negara, tak kiralah Indonesia atau Malaysia, majoritinya adalah mereka yang mendapat bimbingan, tajaan daripada kumpulan-kumpulan Zionis. Majoriti, tak semua, majoriti. Saya cakap begini sebab perkara ini kita nampak, depan mata kita boleh nampak. Kemudian yang keempat juga, kita melihat bagaimana negara-negara Amerika dan sekutunya adalah negara-negara yang akan membuat hubungan rapat dengan pemerintah-pemerintah sekular daripada negara-negara bagi menyatakan bahawa adanya fundamentalis kat situ, adanya pengganas kat situ, adanya gerakan-gerakan yang ekstremis, sehingga mereka akan melihat siapa sahaja yang mahu menggerakkan dakwah Rasul, menggerakkan tarbiyah Rasul, menggerakkan gerakan untuk membina kekuatan umat, nak buat dinar emas ke, nak buat ekonomi Islam ke apa, akan dikaitkan dengan masalah. Jadi mereka akan dikaitkan. Ini antara perkara yang telah ditulis oleh penasihat CIA. Dan antara dokumen penting yang juga ditulis oleh salah seorang ejen CIA yang bernama Richard Michael. Richard Michael, dia telah menulis kepada pemerintah-pemerintah umat Islam yang ada di negara-negara orang Islam, yang mana mereka bertujuan untuk menghalang kebangkitan Taifah Mansurah, menghalang kebangkitan gerakan rakyat Islam ni. Ini semua ke arah memecah belahkan. Ke arah memecah belahkan. Yang pertama, dia kata sekira ingin menghapuskan gerakan Islam, jangan buat setengah-setengah. Jangan buat setengah-setengah. Jika tidak dilakukan penumpasan secara menyeluruh, cukup dengan dihabisi pemimpin mereka. Jadi nombor satu apa yang digambarkan di sini ialah bagaimana dikata kalau nak habiskan, dah kata kenal pasti yang ini gerakan Islam, kalau nak habiskan jangan habis paruh-paruh, habiskan semua. Tapi kalau tak boleh habiskan semua, maknanya takut nanti fitnah kepada dia punya sekular tadi, maka cukuplah dengan menghabisi pimpinannya. Pimpinannya, kepala-kepalanya tu, ulama'-ulama'nya tu, para duatnya, pemimpinnya, cantas mereka. Ini nombor satu. Ini cadangan dia untuk menghalang kebangkitan. Jadi sebab itu kebangkitan akhir zaman ini ramai ulama' yang akan mati. Matinya bagaimana? Mungkin matinya kena jantung, mungkin matinya kena aksiden. Jadi mereka ni akan dihabiskan satu persatu.
Tapi kalau nampak dia ni ikut plan dia, dia bagilah kan. Yang kedua, kepada pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang diputuskan untuk dihabiskan. Jadi yang telah dibuat keputusan ni kena habiskan orang ni, kena habiskan orang ni. Maka mereka telah mencadang beberapa perkara. Okey. Jadi ni tuan-tuan dengar ni. Saya cakap ni tulisan CIA ni. Ini dia orang nak buat pada gerakan Islam dan kepada pertubuhan Islam, ACK Islam, JKK Islam, semualah. Semua Islam ni. Yang ada tu dia akan buat ni. Tengok saya sebagai ni tulisan ni umum, tapi kita cuba fikirkan kita tempat kita. Yang pertama sekali dia kata, bagi siapa yang mampu dipujuk rayu. Bagi orang yang jiwanya ada dunia, yang ikhlasnya lemah, kurang. Kan? Bagi mereka yang boleh dipujuk rayu, berikan mereka jawatan-jawatan yang mewah, yang terkenal, yang menyebabkan dia lalai dengan projek-projek yang tidak bererti. Jadi, bagi mereka yang jiwanya ada rasa nak dunia. Contoh apa maksudnya? Hubbud dunia. Jiwanya ada penyakit. Cinta dunia. Hubbul mal. Cinta harta. Hubbul riasah. Cinta kepada kepimpinan. Nak kuasa. Jiwanya nak kuasa. Jiwanya nak kepimpinan. Riasah. Hubbul riasah. Ini semua penyakit hati. Jadi dia kata, ini CIA punya planning. Bagi mereka yang ada perasaan-perasaan begitu, maka dipujuk dulu, dirayu mereka, bagi jawatan-jawatan mewah, jawatan yang terkenal, menyebabkan dia sibuk lalai dengan projek-projek yang tidak bererti. Projek yang bererti, apa projek yang bererti? Saya dengar Menteri Agama kata, kita nak bina individu Muslim, kita nak bina keluarga Muslim, kita nak bina masyarakat Muslim, kita nak membina kelompok-kelompok Muslim. Itu Menteri Agama sebut. Tetapi buat tak? Buat tak? Jadi kita nak tengok sini. Akhirnya buatlah projek. Buat projek apa? Buat projek dengan mat gay, orang gay pula. Dakwah pada orang gay. Dakwah pada orang yang berzina. Tentang yang kuat-kuat ni, yang nak terbina ni, pemuda-pemuda ni, dia biarkan. Mereka dah okey dah, tak apa, biarkan. Biar sekular ambil. Ini kita tengok. Perkara-perkara yang berlaku. Saya tak cakap Menteri Agama mana-mana, no? Jangan salah sangka pula. Saya bagi muhasabah sahaja. Saya tak tuduh siapa-siapa. Maka dia sebut kat sini, maka mereka akan lalai dengan tugasan-tugasan projek yang tidak bererti. Kan, tiba-tiba nak fikir pasal longkang, saliran. Longkang elok tak ni? Saliran elok tak ni? Ni banjir ni, saliran tersumbat. Ni menteri tak turun. Menteri kena COVID-19 tak turun. Kenapa? Sebab tu banjir. Nampak? Dah sibuk dengan longkang pula. Asalnya sibuk dengan manusia. Kita nak bina kekuatan manusia, kebangkitan manusia. Tiba-tiba dah mula sibuk dengan longkang, sungai. Mula sibuk dengan hutan. Bukan kata tak penting, penting. Tapi bagi orang lain lah. Bagi orang lain. Jangan bagi kepada tuan-tuan guru kita. Tuan-tuan guru fikir pasal longkang buat apa? Longkang JKR boleh. Bagi tuan guru fikir pasal manusia. Ni anak-anak muda kita ni telah mula lalai dengan media, dengan game. Ini yang kita maksudkan. Dan berjalan. Ni saya sebut ni perancangan CIA. Berjalan. Dia kata puaskan dia dengan material. Puaskan dia dengan kebendaan. Berikan kemudahan yang istimewa kepada keluarganya. Bukan dia je dapat. Keluarga pun dapat. Keluarga pun dapat. Bahagiannya. Sehingga dia kata, kita ni dah okey dah ni. Boleh. Dah boleh dah. Nak sebut kat sini. Nak sebut kat sini. Bahawa kita ni nampak. Mereka telah pujuk. Dia kata nombor satu. Bagi yang mampu dipujuk. Pujuk. Dan saya kata kat sini. Kenapa mereka mampu dipujuk? Kerana dalam hati ada penyakit-penyakit hati. Hubbud dunia. Wa hubbul mal. Wa hubbud riasah.
Hubbud dunia, cinta dunia. Dalam hati, cinta kepada mal, harta. Cinta kepada riasah, kepimpinan. Hajat kepada kepimpinan. Hajat kepada kuasa. Nak sangat kuasa sampai terlupa projek-projek yang sepatutnya dibuat. Ni, anak-anak muda ni. Ramai anak-anak yang meninggal dunia. Ramai berigit-berigit yang meninggal dunia. Tak sakit meninggal dunia. Bukan kita kata kita takut mati. Tapi tak nampak ke trend mati banyak ni? Dengan sebab kita mengambil sesuatu yang tidak kita tengok dengan betul. Teliti dengan betul. Ini berlaku. Di negara kita, di Malaysia, di Indonesia pun sama. Dan mereka yang duduk di dalam gerakan Islam yang asalnya mahu membina kekuatan dan kebangkitan, akhirnya telah disibukkan dengan projek-projek yang tidak membina, tidak bererti dalam kebangkitan Islam. Setakat nak bersihkan longkang, nak luruskan sungai, nak dalamkan sungai, setakat nak tengok balak tak balak, itu orang JKR pun boleh buat. Tugas kita lebih besar daripada itu. Bukan sekadar nak betulkan material, manusia yang nak kita bangkitkan. Macam mana kata Menteri Agama, saya petik kata Menteri Agama, tugas kita nak bina individu Muslim, nak bina keluarga Muslim, nak bina masyarakat Muslim. Alhamdulillah. Tapi adakah itu berlaku? Yang saya nampak, nak tolong gay. Bukanlah kita kata gay itu tak boleh ditolong, tolonglah. Tapi itu ke prioriti dalam kebangkitan Islam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini ditulis. Siapa tulis ni saya ulang sekali. Richard Michael, bekas CIA, dia tulis tentang perancangan mereka nak memecah belahkan kita ni. Saya dedahkan pada tuan-tuan, bukan saya nak kata pada siapa-siapa, tidak. Untuk kita muhasabah sama-sama. Saya tak tuduh siapa-siapa. Yang kedua, usahakan untuk memberi mereka kesempatan dengan kontrak-kontrak yang menghasilkan gaji-gaji yang besar, khasnya di negara-negara Islam Arab yang menghasilkan minyak, supaya mereka sibuk dan tersingkir daripada kegiatan Islam. Mereka menjadikan prioriti kita berubah. Awalnya nak bina rijal, nak membina syabab, nak membina kekuatan-kekuatan pemuda Islam, nak membina kekuatan dakwah. Tetapi akhirnya kita sibuk dengan tender-tender, kontrak-kontrak yang menghasilkan gaji-gaji besar. Inilah peluang kita. Kita nak bagi sahabat-sahabat kita ni ada duit sikit supaya kita boleh berdakwah. Maka kita pun kena adakan projek-projek, tender-tender supaya mereka tersingkir daripada kegiatan Islam yang sebenar. Dah supaya mereka tak mengkritik dah. Yang sepatutnya dikritik, tak kritik. Sepatut kritik, tak kritik. Kalau dulu ada apa-apa tak betul, kita yang cakap dulu. Sekarang ni, kita yang paling diam, membisu. Sibuk dengan kerja-kerja yang lain. Sibuk keluar dalam TV. Sibuk keluar dalam radio. Sibuk keluar di dalam acara-acara besar. Yang bawah-bawah lupa dah. Surau-surau tak boleh nak masuk, lupa dah. Masjid nak masuk buat program tak boleh, lupa dah. Sunnah Nabi, istawu sufufakum, luruskan saf rapat-rapat, dah lupa dah. Atas alasan nak mengikut apa yang ada kepada kepimpinan dunia. Disebut sini, disebut kat sini tuan-tuan, saya baca je. Usahakan usaha supaya diberikan kepada mereka kesempatan dengan kontrak-kontrak, tender-tender yang menghasilkan gaji-gaji yang besar, khasnya di negara-negara orang Islam yang menghasilkan minyak dan seterusnya, supaya tersingkir daripada kegiatan Islam. Disebut. Ni untuk mereka yang memimpin. Jadi yang pertama sekali,
Dia cari siapa yang ni, hentikan dengan cara hapuskan semua, tangkap semua, ataupun habiskan pemimpinnya. Allah musta'an. Allah akan membantu. Mereka yang nak naik ni Allah akan bantu. Kedua, pemimpin Islam, kamu tenggelamkan dia. Habiskan dia dengan projek, dengan jawatan yang mewah, supaya lalai dengan tugasan projek yang tidak bermakna. Saya sebut tadi, kita lebih utamakan longkang daripada manusia. Kenapa longkang? Kerana longkang banjir. Itu bagi kat JKR lah. Kita tak payah fikir. Fikir bagi orang profesional buat. Tuan-tuan guru fikir macam mana nak tingkatkan iman, Islam, takwa. Macam mana nak membina kekuatan ummah. Hari ni hilang dah. Ini nak sebut kat sini. Berjaya. Mereka berjaya nak menghalau kita daripada Islam. Tanpa kita sedar. Tanpa kita perasan. Beri kontrak-kontrak yang besar. Ini ditulis Richard Michael sendiri. Kemudian untuk para pemuda pula. Pemuda pun nak dipisahkan, nak dipecah-pecahkan. Pemuda pun nak dipecah-pecahkan. Para pemuda yang berkobar-kobar perjuangannya, pemuda yang berkobar-kobar, harus diusahakan supaya mereka tetap di rumah ibadah sahaja. Harus tetap dengan ibadah, fikir ibadah je. Kita kena berzikir, kita kena ikut apa yang ada zikir je. Kita kena semayang saja. Fikir semayang. Ni kan, apa ni, semayang tak boleh rapat ni macam mana? Tengok semayang tak boleh rapat je. Tuan-tuan, semayang tak boleh rapat, sah tak semayang tak rapat ni? Adakah syarat semayang tak rapat ni membatalkan semayang? Kan? Kalau ikut pandangan Syafi'i, mazhab Syafi'i, kalau kita sembahyang jaraknya lebih 3 hasta, barulah batal. Kalau 3 hasta, 1 hasta daripada ujung sini, ujung jari sampai ujung siku. Ini 1 hasta. Lebih 3 hasta, barulah sembahyang jamaah tu batal. Jadi kalau setakat sikit-sikit tu, kita jangan tengok hak tu dulu. Tengok yang lebih penting. Apa lebih penting? Pemuda, apa lebih penting pemuda? Pemuda nak kena bangkitkan iman. Bangkitkan kefahaman yang jelas. Bangkitkan kekuatan dakwah. Kita hidupkan suasana dakwah. Membina suasana tarbiyah. Hidup bersama Quran. Membina kekuatan-kekuatan yang lain untuk bangkit. Banyak lagi benda nak buat. Tapi yang pertama, cukuplah dengan ibadah saja. Fokus ke ibadah saja. Bukan kata tak penting, tapi kita nampak itu je lah. Kan? Kita tengok ibadah cukup, ajak orang pergi semayang cukup. Itu saja. Walaupun benda itu penting, kata bukan tak penting, penting sangat. Akhirnya mereka terus dalam masjid. Tidak berjuang di luar masjid. Sibuk dengan masjid aja. Bukan kata masjid tak penting. Penting masjid ni. Tetapi pemuda-pemuda yang berminat Islam, yang ni fokus kepada ibadah aja. Ibadah sahaja. Lupa bahawa barakah dan pertolongan Allah datang bersama dakwah. Bersama mendidik manusia. Kawan-kawan kita yang lalai-lalai tu nak bawa semula kepada Allah. Kemudian yang kedua, pemuda-pemuda yang berkobar-kobar, pemuda yang ada kesedaran ni macam mana nak pecahkan mereka, jadikan masalah fara' dan masalah khilaf sebagai bahan perbahasan. Sanggup memikirkan suatu perkara itu lebih penting daripada tugasan yang lain. Yang kedua, sibukkan pemuda dengan fara'. Apa fara' ni? Fara' masail. Perkara-perkara yang cabang-cabang. Kan, cabang-cabang. Kita tengok benda yang kecil-kecil. Benda yang kecil-kecil, cabang-cabang ibadah. Kan? Kita setakat fikir macam mana boleh semayang, tak boleh semayang dekat masjid. Ini ulama' ni bagi pandangan begini, ulama' ni bagi pandangan begitu. Kita tengok ulama' mana yang betul tak betul, gaduh sesama kita dalam masalah fara'. Masalah
cabang-cabang. Jadi orang semangat ni, dia sibuk dengan benda yang fara'. Benda yang asas apa? Apa benda asas? Apa benda asas? Yang pemuda kena tengok ni hari ni. Nombor satu, benda yang paling asas sekali. Macam mana mahu membina akidah dan kehidupan bersama akidah mentauhidkan Allah. Itu nombor satu. Nombor satu, kita kena bina akidah, bukan tengok siapa ceramah paling sedap. Ceramah paling sedap ni, ceramah akhir zaman ni sedap sikit. Ni ceramah ni, sini pula. Kita kena bina akidah ni. Nombor satu, bina akidah ni. Sehingga akidah kita bersih dan mentauhidkan Allah benar-benar. Hidup bersama iman. Dan kedua, hidup bersama ibadah yang sahih. Kena bina ni. Yang ketiga, bina hidup bersama bersama akhlak yang benar. Akhlak dia bukan ibadah aja, tapi keras. Dengan mak ayah pun tengking. Kita kena bina ni. Pemuda kita sibuk sekarang ni, sibuk dengan benda-benda lain. Kan? Terutamanya hari ni pemuda banyak sibuk dengan hiburan. Ni maksiat. Ni kita sebut pemuda yang nak bergerak Islam lah. Yang maksiat tu, itu dah memang maksiat lah. Pemuda yang nak gerak Islam ni. Sibukkan dengan kita membangunkan ibadah yang mantap, sehingga ibadah kita tu membina kekuatan akhlak. Akhlak membina kekuatan ukhuwah, berkasih sayang, tolong menolong. Tolong menolong antara satu sama lain ni. Sekarang ni, bila ada bencana alam ni, kita nak tolong menolong sesama kita. Bencana alam ni kena tolong menolong. Sekarang ni ada banyak orang kena kesan sampingan. Kita kena tolong menolong orang yang kena kesan sampingan. Tolong menolong. Cari jalan cara supaya saudara kita tak sakit. Bantu mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bentuk satu gerak kerja pemuda. Gerak kerja pergi bantu masyarakat. Ini kita lihat pemuda-pemuda disibukkan benda-benda yang kecil-kecil. Benda yang fara'. Kan? Perbezaan ijtihad, tak apa. Ijtihad ni tak apa. Itu dia punya, ulama' punya hal. Hari ni kita sibuk dengan ijtihad. Sama ada ijtihad tu dari sudut akidah, ataupun ijtihad tu dari sudut ibadah, ataupun selagi dia ijtihad, dibenarkan berbeza pandangan. Kita jangan sibuk benda yang khilaf. Benda yang khilaf jangan sibuk. Benda yang satu ni, yang qat'i ni, yang betul-betul kena buat ni. Ini pemuda-pemuda. Maka kata para CIA, sibukkan mereka dengan furu' masail. Masalah-masalah cabang-cabang je. Kecil-kecil je. Sehingga kita tak nampak benda yang besar. Bergaduh sama kita. Kemudian yang ketiga, untuk pemuda-pemuda ni, timbulkan keraguan pada sumber-sumber Islam. Yang ketiga, timbulkan keraguan. Sebab tu kita lihat hari ni, umat apa namanya, satu grup, dia ada dia punya ustaz dia, tuan guru dia. Satu grup lagi ada ustaz. Masing-masing dah fanatik dengan masing-masing. Yang ni bantai ni, yang ni bantai ni. Kan? Timbulkan keraguan daripada sumber Islam. Apa sumber Islam? Nombor satu, Al-Quran. Nombor satu, Al-Quran. Kita kena hidup bersama Quran. Tapi hari ni kita hidup bersama, kan, WhatsApp, Telegram, Instagram. Itu kita hidup bersama tu. Kan hari ni. Nak tengok hari ni keadaan kita. Kan anak-anak kita sibuk dengan game. Al-Quran menjadi satu yang meragukan. Bila datang di mana ni? Al-Quran, ya Al-Quran. Betul ke kita pula kita pula rasa kata macam kita betul lagi. Sunnah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, ijma'. Yang keempat, qiyas. Kemudian umara dan ulama yang bertakwa. Ini sumber. Umara, pemimpin, dan ulama yang bertakwa. Yang bertakwa ni maknanya dia apa? Dia ada prinsip dia. Jelas kehidupan dia bersama dengan Quran. Bukan hanya pandai bercakap je. Kalau cakap, berapi-rapi. Tapi buat tak. Kan? Sehingga mereka terdorong untuk berani menentang sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka ragu-ragu dengan sumber Islam. Jadi mereka nak timbulkan keraguan pada pemuda-pemuda ni. Jadi kalau kita tengok antara kita dengan kita bergaduh, ada benda tak betul kat situ. Kan?
pendakwah bergaduh hari ni. Dan ada seorang pendakwah suka tolong orang, terkenal sebagainya. Bawa pertolongan sana, bawa pertolongan sini, orang banjir datang, orang terbakar datang. Dan kemudian utamakan kasih sayang dan sebagainya, pendakwah yang terkenal di negara kita. Tiba-tiba ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan sekian pendakwah tersebut. Yang bagi tuduh tu pendakwah juga. Pendakwah dengan pendakwah bergaduhlah pula. Ustaz dengan ustaz bergaduhlah pula. Tuan guru dengan tuan guru bergaduhlah pula, berbahas kan. Mengatakan hujah dia betul, hujah tu salah. Hujah saya lah betul, hujah tu salah. Tuan-tuan perempuan, bukan masalah betul atau salah, tetapi apabila tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, para pendakwah bergaduh sesama sendiri di halayak ramai dalam media, maka ketika itu pemuda-pemuda akan ragu-ragu. Mereka akan ragu-ragu dengan sumber-sumber Islam. Salah satunya ialah ulama dan umara yang bertakwa. Mana satu nak tengok ni? Semua pakat bergaduh belaka. Jadi memang dia nak timbulkan keraguan kepada sumber-sumber ni untuk pemuda-pemuda. Sebab dia tak nak pemuda bersama dengan Al-Quran, hadis. Keluar pula satu kenyataan daripada MBS. MBS Muhammad Ibn Salman menyatakan bahawa kita hanya kena ambil sumber daripada Al-Quran, kerana hanya Al-Quran saja yang terjamin. Dan hadis-hadis pula hanya yang mutawatir sahaja. Mutawatir saja. Yang tak mutawatir, hadis tu tak payah ambil pun tak apa. Buang. Dah keluar dah ni pengumuman dia ni. Dulu hadis sahih je. Hadis tak sahih. Sekarang ni hadis sahih tapi tak mutawatir pun dibuang. Sebab apa? Sebab dia kata kan hadis tu tidak terpelihara. Lepas ni kan hadis mutawatir pun tak terpelihara, dia kata. Quran aja. Lepas ni Quran pun dia akan kata kita nak kena bersifat terbuka. Kita kena menerima pandangan-pandangan daripada orang-orang lain, daripada agama lain, supaya kita hidup toleransi, hidup dalam keadaan kasih sayang, hidup dalam keadaan aman, tak bergaduh. Maka kita kena terima kitab-kitab lain juga. Maka jadilah millah Ibrahim. Sebab kitab lain pun daripada Allah juga, agama samawi dia kata. Sedangkan Allah SWT telah menyesatkan mereka, mengkafirkan mereka dengan ayat-ayat dalam Quran yang mengatakan, bila mereka mengatakan Isa itu Tuhan, anak Tuhan, Uzair itu Tuhan, anak Tuhan, maka mereka telah mengkafirkan diri mereka. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba dia kata Isa itu anak Tuhan. Tiba-tiba dia kata Uzair itu anak Tuhan. Yahudi ni, Kristian ni, kita terima tak apa. Sebab kitab Taurah tu daripada Allah juga, kitab Injil tu daripada Allah juga, maka kita terima millah Ibrahim. Selepas dia buang Al-Quran, dia akan ambil millah Ibrahim. Jadi kita lihat hari ini, dia akan timbulkan keraguan. Keraguan kepada sumber-sumber dalam Islam. Ini semua nak timbulkan perpecahan kita semua ni. Kemudian mereka akan pecah-pecah belahkan jamaah-jamaah Islam dan berbagai-bagai organisasi dan tokoh-tokoh mereka, dan sebarkan perselisihan antara mereka. Jadi selepas dia buat anak-anak tadi, anak-anak muda tadi, maka mereka akan pecah belahkan jamaah-jamaah. Cukuplah dengan bila kita kata jamaah saya yang terbaik, lebih baik daripada jemaah yang itu. Cukup dengan itu menyebabkan kita berlaku riak dengan diri kita. Allah tolak amal kita. Cukup dengan kita kata aku lebih baik daripada dia, maka kita telah menjadi jahat. Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin? Dia kata apa? Wahai Ummul Mukminin, siapakah orang yang jahat? Maka dia kata orang yang jahat, orang-orang yang jahat apabila dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Dia baik daripada orang lain, dia sempurna, maka dialah cukup itu untuk menjadikan dia jahat. Maka di sinilah kita lihat setelah pemuda-pemuda dijadikan sebagai
Hanya fikir yang sebahagiannya pemuda tu akan fikir ibadah saja. Sebahagian tu akan pegang pada forok saja, khilaf, benda suka berbahas benda khilaf. Kemudian lepas tu pemuda-pemuda juga akan diragu-ragukan dengan sumber. Kemudian selepas itu jamaah dipecahkan. Jamaah Islam dipecah-pecahkan. Masing-masing akan mengatakan kami lah lebih baik daripada yang lain. Tokoh-tokoh akan berpecah, akan disebarkan perselisihan, dibesar-besarkan perselisihan di kalangan mereka, dipecah-pecahkan mereka. Silat, berapa ramai silat, berapa banyak silat ada kat Malaysia ni? Banyak silat. Tapi berapa banyak silat yang bersatu, bersama-sama? Nak mempertahankan negara kita ni, nak mempertahankan kedaulatan Islam, nak mempertahankan kedaulatan raja-raja yang menjunjung Islam. Berapa ramai? Berpecah, pakat pecah semua. Ini pengalaman kami pun ada nampak banyak macam perpecahan. Kemudian halangi anak muda. Khasnya perempuan. Ini untuk orang perempuan pula. Pemuda-pemuda perempuan. Ketika mereka ingin mempraktikkan agama, mula nak tutup aurat, pakai tudung, busana-busana muslimah, maka dengan menggunakan media massa, dengan bangkitkan seni-seni budaya fashion baru yang tidak menepati agama. Jadi orang muda perempuan pula dah mula nak pakai tudung, mula nak menutup aurat dengan sempurna, busana-busana muslimah. Kan tiba-tiba ada seni budaya fashion yang baru, yang melangkaui batas syariat. Jadi tak apa, nak pakai tudung pakailah, tapi tudung style fashion macam ni. Style macam ni. Belik sana, belik sini, belik sana, belik sini, nampak rambut. Pakai fashion macam gini, boleh nampak dalam, tembus, nampak rambut juga. Jadi pemudi-pemudi yang nak mula Islam ni, maka dia bagi pula apa dia? Dia bagi pula fashion baru. Media menunjukkan ini yang terbaik. Sebab itulah bagai cendawan tumbuh kedai-kedai tudung, butik-butik tudung, butik-butik pakaian muslimah. Artis sana pakai tudung, artis sini pakai tudung. Saya tak kata salah, tapi nak sebut sini bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan. Kenapa? Kerana bisnes. Ramai orang nak pakai tudung ni sekarang ni, maka kita kena buat bisnes. Maka dia pun buat busana-busana, dia buat tudung-tudung. Bukan mengikut syariat, tetapi mengikut nafsu. Jadi kita pun jauh daripada syariat yang asalnya. Jadi untuk perempuan ni kita tengok dia pun buat juga. Guna artis sebagai influencer. Betul, artis. Tuan-tuan perempuan, artis ni kita nak kena ada dakwah pada artis. Walaupun kita nampak artis dah ada yang mula sembahyang, puasa dan sebagainya, alhamdulillah, yang menutup aurat, ada yang berhijrah. Tetapi yang lain tu masih lagi banyak. Kan? Siapa sebenarnya yang sepatutnya menjadi idola kita? Bukan artis. Tapi hanya artis. Artis pula dia nak kena glamour, baru dia boleh jadi artis. Baik, yang seterusnya ialah dikata biarkan kelangsungan institusi pendidikan. Jadi kalau ada di kalangan umat Islam yang ingin mendidik anak-anaknya dengan membina institusi pendidikan, tahfiz, mahat, madrasah, tahfiz, nak buat apa-apa saja, berbagai peringkat, cukuplah mereka sekadar bersama-sama mereka. Sempitkan, kurangkan kegiatan mereka. Jangan bagi dia berkembang. Institusi pendidikan ni jangan bagi berkembang. Ini antara strategi yang saya sebut ini yang ditulis secara terang-terang oleh mereka yang mahu memecah belahkan kita. Sebab tu tahun 2022, tahun 2023 ini ialah fasa untuk menghancurkan kekuatan mukmin secara menyeluruh. Sehingga akhirnya kita akan pecah sesama kita. Dan
perkara ini akan menjadi lebih besar lagi apabila penguasaan one world religion yang akan diumumkan di Abu Dhabi nanti. Akan diumumkan. Dan selepas itu kita akan melihat mereka datang dengan bersama-sama gabungan orang Yahudi, gabungan orang Kristian, pendeta Yahudi, padri Kristian, archbishop Kristian dengan imam-imam Islam, orang Islam yang ikut sama dengan popnya yang bersama dengan dia, akan datang ke seluruh negara, terutamanya negara orang Islam. Mereka akan mempromosikan millah Ibrahim, iaitu agama Nabi Ibrahim. Disebut apa agama Nabi Ibrahim ni? Nabi Ibrahim ada agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi Muhammad. Semua tu keturunan Ibrahim belaka. Maka kita pun kita pun kena bersama-sama dengan dia. Sedangkan itu adalah merupakan bid'ah, kesesatan yang nyata dari sudut akidah. Dan setelah mereka membina kita kata pengaruh dan penguasaan one world religion ini, maka pada ketika itu gerakan Islam yang mahu bersama dengan Islam yang sebenar, yang masih lagi kuat, tidak cair, macam saya sebut tadi, yang sebahagian gerakan Islam dah jadi NGO, fokus dia NGO, kerja NGO, bukan lagi fokus dia kerja gerakan Islam. Yang sebahagian jadi parti politik, kerjanya fokus pada politik, bukan kerja fokus kepada gerakan Islam. Maka kita lihat yang cair-cair tu dia tak kisahlah, dia boleh bantai habis. Tetapi yang pegang dengan Islam yang kuat, dengan dakwah tarbiyah dan perjuangan tadi, maka mereka akan diserang. Pada masa yang sama akan berhadapan dengan cyber attack, akan berhadapan dengan food and water insecurity, masalah keselamatan air dan makanan. Pada masa yang sama tahun 22-23 ini akan berhadapan dengan krisis climate change yang intensif, akan berlaku perubahan cuaca yang intensif. Tak pernah ada tornado, taufan, puting beliung di Malaysia ni. Tak pernah. Kalau ada pun sekali-sekali, sekarang kita boleh dengar hampir setiap bulan ada berlaku. Cyberjaya berlaku sekejap, di Putrajaya berlaku sekejap, baru ni di Ipoh berlaku puting beliung. Macam mana yang berlaku di Amerika, satu hari boleh berlaku sampai 140 puting beliung berlaku dalam masa satu hari. Tempat yang sama ada 140. Jadi akan berlaku krisis climate change, perubahan cuaca yang berbentuk bahaya ni, krisis. Itu tak termasuk lagi dengan dukhan, tak termasuk lagi dengan nuclear war, international political turmoil, pergaduhan antarabangsa dari sudut politik ni. Negara kita pun ni sekarang ni, ni 2022-2023 ni, saya melihat mereka merancang untuk mulakan supaya sistem beraja diperkenalkan semula. Kalau Malaysia kita nak kenalkan sistem beraja semata-mata, alhamdulillah, kita suka. Kita bimbang di belakang tu siapa, itu kita bimbang. Bimbang di belakang tu siapa. Maka saya mendengar apa yang digambarkan oleh sebahagian daripada pengkaji-pengkaji, termasuk saya mengkaji, bagaimana mereka akan mengadakan wakil-wakil raja seluruh dunia. Ketuanya adalah raja yang akan dibangkitkan, ditabalkan pada tahun 2024 di Jerusalem. Ini saya dengar perancangan dia. Jadi tuan-tuan, mereka merancang akan ada perubahan politik. Politik akan berubah. Senario landscape politik dunia akan berubah. Mungkin setengah tempat ada demokrasi berparlimen. Kemudian demokrasi berparlimen akan didemolishkan menjadi pemerintahan beraja semata-mata. Kemudian raja pula, dia tak nak banyak raja. Macam Malaysia ni ada banyak raja. Ada raja daripada negeri-negeri kan. Ada banyak majlis raja-raja. Besok seorang aja raja. Tak ada banyak-banyak dah.
seorang ada raja. Akan ada seorang je raja. Raja Nusantara. Raja Nusantara. Jadi Raja Nusantara ni, Raja Malaysia ni akan dibangkitkan. Siapa belakangnya? Wallahu a'lam. Jadi macam-macam lah tuan-tuan puan-puan. Macam-macam. Saya nak sebut sesuatu sensitif. Agak sensitif ni. Saya tak nak sebut kat sini lah. Kan? Kemudian tahun 2024, 2025, lebih kurang 2 tahun daripada sekarang, 3 tahun daripada sekarang. Maka setelah mereka mengelilingi dengan one world religion, setelah mereka menjadikan agama itu sebagai agama yang pertama, gabungan agama-agama sebagai agama yang utama, agama lain cuma sesat yang tak bersama dia, maka pada ketika itulah dia akan melantik imam dia yang besar, the king anointed, pertabalan raja. Akan berlaku pertabalan raja. Mungkin mereka merancang tahun 2024, mungkin mereka merancang tahun 2025. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi 2024, 2025 mereka rancang ada pertabalan raja. Raja siapa? Bukan Raja Kapur, bukan. Bukan Raja Kapur. Raja Al-Masih. Malik Masayak dipanggil. Malik Masayak Al-Masih. Bila mereka rancang, wallahu a'lam, yang kita baca-baca, yang kita tengok-tengok, mungkin 24, 25. 2024, 2025. Wallahu a'lam. Kita nampak macam gitu perancangan mereka. Ini mereka rancang, bukan saya kata-kata gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun rancang. Sebab tu tuan-tuan, sekiranya Allah izin, sungguh benar King Salman telah meninggal dunia. Sekiranya Allah izin benar berita-berita yang kita dengar. Dah sebulan lebih dah dengarnya meninggal dunia. Wallahu a'lam. Tapi tidak lagi diisytiharkan. Kan? Jadi kalau benarlah tu, maka mungkinkah berlaku perselisihan, pertembungan antara 3 putera yang dalam hadis tu? Ada kemungkinan. Wallahu a'lam. Ada kemungkinan. Sebab keadaan Royal House of Saud sekarang ni dalam keadaan tidak tenang. Dalam keadaan tidak tenang. Jadi kemungkinan besar berlaku perselisihan. Dan kemungkinan besar bila berlaku perselisihan, maka akan timbullah seorang yang akan memimpin umat. Mungkin masa tu kita dah berpecah teruk dah. Perancangan yang saya sebut tadi tu berlaku sungguh-sungguh. Habis ulama kita semua dicabut. Dan akhirnya akan berlakulah kemuncak perpecahan di kalangan umat Islam. Maka sekiranya berlaku kemuncak perpecahan di kalangan umat Islam, wallahu a'lam, mungkin Al-Mahdi akan keluar. Al-Mahdi akan ditabal oleh Allah. Allah akan menjadikanlah, kita kata, menaikkan dia memimpin umat. Bila? Wallahu a'lam, tahun ni ke tahun depan ke? Wallahu a'lam. Tahun ni, tahun depan. Kalau Allah izin berlaku tahun depan, maka dia akan mengumpulkan mukmin yang betul-betul, yang sedikit, yang mana mukmin itu adalah sisa-sisa daripada orang yang tak boleh bersama dengan one world religion tadi, bersama dengan dia, maka mereka akan bangkit. Akhirnya mereka akan menang. Dajjal pun keluar. 2024 dia pun nak bantai. Nak bantai siapa? Nak bantai Mahdi. Nak bantai Mahdi dah. Kita tengok ni, bukan saya cakap-cakap ramalan tak saya sebut sini, kan? Kita tengok perancangan dia nak keluar, nak supaya Dajjal keluar ni 2024 ni, tu perancangan dia. Mungkin juga 2022, wallahu alam. Dengarlah nanti kalau ada seorang yang dilantik sebagai raja, dilantik sebagai pemimpin dunia, yang diisytiharkan di Jerusalem, di Baitul Maqdis, maka itulah Al-Masih Dajjal. Maka pada ketika itu dia keluarlah dia. Dia keluar kat dia, itu isyarat kepada orang beriman supaya kita cari tempat untuk menyelamatkan diri kita. Kalau rumah kita hidupkan dengan surah Al-Kahfi. Kalau kat rumah kita tu jadikan benteng. Kalau yang sempat tempat lain ikutlah. Jadi kita nak tengok sini, kalau berlaku tu 2023 ni, 2022-2023 ni, kan terdedah aja King Salman dah meninggal dunia, katakanlah Allah izin terdedah sungguh-sungguh, maka kita akan nampak berlakulah pelbagai turmoil, perselisihan, dan sekiranya benar perselisihan itu berlaku, maka zaman kita ni kita akan melihat. Tapi saya nak sebut kat sini tuan-tuan, Al-Mahdi datang ni, kita ni bersedia ke nak bersama dia? Apa tanda bersedia? Yang pertama, syahadah. Kita kena bersyahadah
dengan mengamalkan tuntutan syahadah. Tauhidkan Allah. Kedua, Islam. Hati kita kena bersih, tak nak sayang dah dengan dosa. Kena duduk dalam tarbiyah, kena duduk dalam dakwah, kerja-kerja dakwah tarbiyah. Kena ada benda-benda tu, baru kita layak untuk bersama Mahdi. Kalau tak, kita sebut je. Dengan Mahdi tak boleh, dengan Mahathir nanti. Dengan Mahathir. Bukan Mahdi, Mahathir. Jadi tuan-tuan, nampak masa dia dekat dah. Dan kalau kita lihat kemuncaknya, kalaulah Allah izin, kemuncaknya pada tahun 2023, kita mula berpecah. Mula dituduh sesat, mula dituduh macam-macam. Tuan-tuan dengar cakap saya ni, sekiranya berlaku benda itu, maka selepas itu akan berlakulah kebangkitan Al-Mahdi, yang hanya mereka yang beriman, yang terpilih saja akan bersama dengan dia. Dan kemudian akan keluarlah Dajjal dalam keadaan marah. Kalau Rasulullah SAW dikeluar dalam keadaan marah, maka dia akan menghabiskan Mahdi dan jamaah dia. Itu perancangan dia. Kalau Allah izin, jadi. Allah tak izin, tak jadi. Jadi Allah tak akan izin, sebab dia akan kalah. Maka mereka merancang, saya sebut mereka. Maka mereka merancang untuk supaya pertabalan raja mereka, kemungkinan besar digambarkan dalam tulisan-tulisan mereka 2024. Dan kemudian pada masa itulah pandemik akan habis. Dan selepas itu total control, big reset bermula secara intensif. Ekonomi, environment, political power, military dan religion akan mula. Mereka akan mula. Dan kemudian Temple of World Religion, kuil kepada agama seluruh dunia akan ditubuhkan, dibina di apa nama dipanggil, di Jerusalem. Kemudian NEOM akan bermula 2024. NEOM akan mula. Sekarang ni dah buka dah. Sekarang ni kerajaan Saudi telah pun membuka peluang investment di sekarang ni. Kalau tuan-tuan nak pergi Saudi, nak duduk kat Madinah, nak duduk kat Mekah, nak menunggu Al-Mahdi, maka tuan-tuan bolehlah pergi investment kat sana. Ada peluang-peluang investment yang banyak. Contohnya IT. Adalah beberapa. Kalau siapa berminat boleh jumpalah, boleh bincang. Baik. Kemudian maknanya NEOM akan bermula 2024. NEOM akan bermula walaupun tak siap. Ini adalah merupakan Israel Raya. Kemudian selepas itu akan berlakulah big reset secara full capacity. Ini perancangan mereka saya sebut. ID certificate, akan ada ID certificate. Digital currency sepenuhnya. One world religion in control sepenuhnya. Ini berlaku kemungkinan besar 2024-2025. Sebelum akhirnya mereka merancang 2030. Mereka telah ada totalitarian control, full control. So 2030 mereka nak full control. Maknanya agama Islam hancur. Sehancur-hancurnya, yang ada hanyalah agama one world religion. Jadi bila kita sebut macam itu, maka bermakna Allah akan jaga orang Islam ni sehingga orang Islam akan menang, insya-Allah. Sebelum 2028, 2027 kita akan menang, insya-Allah. Jadi maknanya nak sebut kat sini, 2024 dia nak keluar, habis dia bantai orang Islam bantai balik. Akhirnya 2025, 2026 kita berperang besar, insya-Allah 2027 kita akan menang. Kita akan menguasai Baitul Maqdis, insya-Allah 2028. Marilah sama-sama, jom kita pergi ke Baitul Maqdis, sembahyang berjamaah di Baitul Maqdis tanpa kita rasa terancam. Tapi sebelum tu kita akan berdepan dengan berbagai perkara. Bencana alam yang maksima, bencana perpecahan yang maksima, bencana ekonomi yang maksima, semua tu maksima. Jadi saya sebut ni terutamanya pada orang Indonesia dan orang Malaysia. Kan sebenarnya tak lama dah. Maka jangan kita tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk kita nak menyambut kemenangan kita ini dengan suatu yang tergesa-gesa, memetik buah ketika masih muda. Jangan. Akan ada huru-hara ni. Akan ada huru-hara. So jangan kita terpancing dengan huru-hara tu, arus tu. Jangan kita terpancing dengan arus. Kita terpancing dengan arus, maka kita akan terlibat dengan fitnah yang besar.
Sebab tu saya menyeru kepada diri saya dengan penuh rendah diri. Saya menyeru kepada sahabat-sahabat saya, para ustaz, para ustazah, para pemimpin. Jangan tergesa-gesa di dalam mengendalikan jamaah antum. Jangan tergesa-gesa, jangan declare perang apa-apa perang, jangan. Belum masa. Masa bila yang nak perang ni? Masa Mahdi dah ada barulah confirm, tak ada lagi ni. Kita sebut memang mereka berhajat ni sekarang ni, tapi belum masa lagi. Sahabat-sahabat kita Al-Qassam di Palestin pun menanti dan menunggu. Boleh tak mereka nak masuk Israel, melawan Israel, menyerang Israel? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa dia tak buat? Dia tunggu. Dia masih bina kekuatan. Semayang malam ni Brigade Al-Qassam. Semayang malam tak tinggal. Quran 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz. Yang hafal Quran 30 juz. Duhanya. Kita kata kehidupannya penuh dengan amalan. Kemudian di samping itu hidup dengan keadaan yang bersiap sedia. Siap sedia je. Bila ada deklarasi je di Mekah nanti, baru mereka bangkit. Sekarang tak ada, mereka tunggu. Sabar. Sabar tu sebahagian daripada ribat. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang beriman, sabarlah, perkuatkan sabar, jangan ikut emosi. Warabitu, dan kuatkan ikatan kamu, persiapan kamu untuk bangkit ni. Jadi kita kena sabar, jangan kita bakar ketika belum masanya. Jangan kita bakar sebelum masanya. Kita hari ini diuji dengan berbagai perkara. Ada yang mengatakan Al-Mahdi dah keluar. Dialah orang yang paling banyak bermimpi. Berdasarkan mimpi, dialah Al-Mahdi. Tidak ada hadis pun kata Mahdi datang daripada mimpi. Ada ke? Saya tak pernah jumpa. Mahdi daripada hadis. Tak ada mengatakan dia daripada mimpi. Dia paling banyak mimpi, dia itulah Al-Mahdi. Subhanallah. Tak ada. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala membentuk taifah. Di Indonesia ada beberapa orang ustaz kita, sahabat-sahabat kita yang sedang membangunkan kesedaran akhir zaman, membina taifah. Di Malaysia pun ada, kita tengah membina taifah sama-sama. Begitu juga di negara Thailand pun ada, di mana-mana. Di Turki pun ada. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita nak kena sama-sama faham realitinya. Jangan kita bertindak sebelum masak buahnya. Jangan petik buah sebelum masak. Saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan perempuan, terutamanya ustaz-ustaz, saya mula mendengar kata-kata yang menyatakan bahawa kita akan bangkit. Betul, kita akan bangkit, tetapi kita bangkit secara berperingkat. Kita persiapkan dulu. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wattaqullah. Sabar, kuatkan sabar, ikat diri kita dengan perjuangan, persiapkan diri kita, ribat. Maka kita persiapkan kita punya persiapan tadi, maka insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan. Tanda-tanda kebangkitan dah ada, tuan-tuan. Dah ada dah. Maka kita nak kena ikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut tadi, bagi mereka yang ada sedikit di dalam hatinya, rasa hati dia mahu kepada dunia, hubbud dunia, buang. Hubbud dunia, buang. Hubbul mal, buang. Hubbud riasah, nak kepimpinan, jangan. Jangan dalam hati kita niat nak kepimpinan, nak kuasa, jangan. Sebab kepimpinan dan kuasa Allah akan bagi setelah ada kebangkitan. Bukan sekarang. Sekarang kita hendaklah bersama dengan rakyat, membina kekuatan rakyat. Bersama dengan dakwah, bina kekuatan dakwah, bina kekuatan tarbiyah. Bina kekuatan perjuangan yang sebenar. Dah ada kuasa. Kuasa menteri itu. Besar kuasa menteri itu. Bina dakwah. Bina kekuatan Al-Quran di kalangan pemuda-pemuda kita. Bina kekuatan keluarga yang disebut-sebut tu.
Supaya kita dapat bersama-sama dengan kebangkitan, dan insya-Allah arus kebangkitan akan bermula daripada timur, dan timur adalah Nusantara. Timur Nusantara. Bagi mereka yang terlibat dengan pertubuhan-pertubuhan Melayu dan silat, maka ingatlah bahawa kita tidak akan bangkit atas dasar Melayu. Tak ada dah. Kita tak akan bangkit atas dasar silat. Tak ada. Kita akan hanya bangkit atas dasar Islam, iman. Orang yang bangkit atas dasar yang lain daripada al-Islam wal iman wat taqwa, maka orang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita boleh bersama kita kena bentuk persamaan kita. Sama, tetapi bukan dasar bangsa, bukan dasar dasar kita ni kuat dengan silat kita, walaupun kita perlukan silat. Bukan tak ada kata tak penting, penting. Tetapi bangkit dengan atas dasar nak bangkit Islam. Apa Islam? Nombor satu, mentauhidkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah dalam kehidupan. Yang kedua, mentauhidkan Islam. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengambil Islam sahaja sebagai hidup kita, budaya kita. Islam sahaja. Barulah yang digambarkan sebagai kebangkitan. Bukan bangkitkan siapa-siapa. Bukan nak bangkitkan pemimpin mana-mana. Bangkitkan ummah. Baru niat kita betul. Kalau mati ma'rakah syahid yang besar. Jadi kita kena tengok balik. Hari ni kalau kita nak kuat kita bukan pada silat. Kuat kita bukan pada ramai. Kuat kita bukan pada harta yang banyak. Kuat kita bukan pangkat yang tinggi. Kuat kita bila Allah bagi kita kekuatan dengan kerendahan hati kita, tawaduk kita kepada Allah. Dengan duduk dalam proses tarbiyah, bina semula iman kita, bina semula tauhid kita, mentauhidkan Allah, bina semula ibadah yang sahih. Sehingga hati kita bersih, sehingga hati kita boleh bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bangun malam, bukan yang tempik Allahu Akbar, tempik Allahu Akbar, tapi hati kosong daripada la ilaha illallah. Tempik Allahu Akbar, tapi hati kosong daripada iman dan yakin pada Allah. Kita yang memimpin anak-anak buah kita, sekiranya kita tidak bina iman anak-anak buah kita, berdosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ajar anak-anak buah kita bertempik la ilaha illallah, Allahu Akbar, tetapi tak pernah didik hati mereka, iman mereka, Quran mereka, solat mereka. Tak pernah kita bina, maka berdosa guru-guru kita yang silat, yang tidak menghidupkan tarbiyah. Berdosa pemimpin-pemimpin yang hidup tetapi tidak menghidupkan tarbiyah. Allah akan panggil kita di hadapannya besok bersama dengan dosa kita dan menipu rakyat, menipu anak-anak buah kita, tidak duduk dalam tarbiyah, dalam dakwah. Saya memberi amaran kepada diri saya sendiri. Jangan sampai kita hari ini tertipu dengan amal kita. Kita ingat kita dah beramal, rupa-rupanya kita tidak memproses anak-anak buah kita. Kita tak proses anak-anak buah kita. Kita sendiri pun berhajat kepada kepimpinan, berhajat kepada dunia, berhajat kepada nama, berhajat supaya popular, berhajat supaya ramai anak buah. Itu semua adalah hajat-hajat palsu yang lahir daripada nafsu kita. Maka kita kena ubah yang ini. Kembali balik kepada ikhlas. Kembali balik kepada kekuatan yang sebenar, al-iman. Membina semula. Kalau kita tak faham, cari guru-guru. Cari mereka yang faham bagaimana nak mentarbiah dan mendidik manusia. Jangan kita ingat kita dah hebat dah. Allah akan laknat kita kerana kita menipu anak-anak buah kita. Sebagaimana pemimpin politik yang menipu rakyat. Sama aja. Jadi tuan-tuan perempuan, saya minta maaf. Malam ni agak emosi sikit sebab saya melihat kita hari ni banyak yang ikut arus semasa. Sehingga kita terlupa bahawa di hadapan kita ni ada kejayaan yang telah dijanjikan oleh Allah dengan jalan Islam, dengan sunnah Nabi, dakwah, tarbiyah dan jihad. Dakwah, tarbiyah. Ini dua perkara yang kena hidup dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita tidak hidup bersama dakwah dan tarbiyah, kita tidak akan boleh berjuang. Tempiklah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tempiklah la ilaha illallah. Tapi kita tidak hidup bersama dengan tarbiyah, dengan Quran, hidup bersama membina ibadah yang sahih, membina kekuatan akhlak yang betul-betul mutlak, kita tidak akan mendapat pertolongan Allah. Datang Mahdi, Al-Mahdi akan memerangi kita yang menipu anak-anak buah kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya menyuruh diri saya untuk sama-sama kita melihat. Jadi, saya dah sebut dah pada malam ini, bagaimana mereka cuba menipu kita semua. Dengan perancangan-perancangan yang telah menyebabkan umat Islam ni kekuatannya menjadi cair. Gerakan Islam bertukar jadi NGO. Gerakan Islam bertukar menjadi parti politik. Gerakan Islam bertukar menjadi civil society movement. Hanya sekadar kemanusiaan sahaja. Dia tidak membina kekuatan ummah. Gerakan Islam jauh daripada rakyat yang menderita pada hari ini. Rakyat yang berhajatkan kepada bimbingan dan pegangan, pimpinan tangan mereka. Gerakan Islam duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Yang dapat projek, yang dapat tender, sibuk dengan projek, sibuk dengan tender, sibuk dengan harta, sibuk dengan perkara-perkara yang digambarkan sebagai kemewahan-kemewahan. Yang gerakan Islam yang duduk bersama dengan masyarakat ni pula terlalu sedikit. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah masukkan kita semua dalam golongan-golongan orang yang bersama dengan al-iman, al-islam, al-taqwa, al-ihsan, masuk dalam golongan orang yang berjuang pada jalan Allah. Hari ini ramai orang berjuang pada jalan mengikut arus. Maka jadilah kita orang yang punya sifat al-wahan. Dan al-wahnu, bila kita ikut arus, kita ingat okey, rupanya tak okey. Sebab kita akan rosak, insya-Allah. Aku liqali hadza, astaghfirullahalazim. Dan insya-Allah saya nak sebut sini, kita sedang berhadapan dengan zaman kebangkitan Islam. Musuh yang maksima, tentera Dajjal, akan kita berhadapan dengannya. Kita akan berhadapan dengan segala kejahatan dan kemuncak kepada bencana. Maka Islam akan dicantas. Maka perlu kita membina kekuatan asas yang benar. Bukan kekuatan yang superficial. Apakah dia kekuatan asas yang menang? Antaranya ialah kita kena membina akidah ummah. Kita kena membina ibadah yang benar pada ummah. Kita kena membina akhlak dan ukhuwah pada ummah. Kita kena membina platform-platform yang boleh menyatukan ummah dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Jadi saya menyeru kepada diri saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan, sama-sama kita mohon kepada Allah al-hidayah, hidayah dan taufiknya, petunjuknya, dan kemudian kekuatan untuk kita mengamalkan hidayah tersebut. Kita mohon kepada Allah jamaah, kehidupan berjamaah, ukhuwah yang sebenar. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami pada orang yang berjuang dengan Islam dan perjuangan yang sebenar. Kita minta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah kami bersama barakah dan rahmat yang daripada Allah dalam kehidupan yang sebenar, sunnah. Kembali kepada sunnah Nabi, sunnah dakwah, tarbiyah dan jihad. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, satukan hati-hati kami, berikan kami ikhlas dan istiqamah sampailah ke akhir hayat. InsyaAllah. Itu insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincang akan dapat manfaat dan kebaikan, insyaAllah. Kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi untuk memahami realiti politik. Realiti politik pula, realiti politik yang ada di luar negara dan yang ada di dalam negara. Terutamanya politik yang ada di negara ini, kita kena faham macam mana sepatutnya kita berhadapan dengannya. Hari ini kita sibuk dengan politik sampai kita lupa pada sunnah yang besar. Kita sibuk dengan kehidupan kita, lupa nak kembali kepada sunnah-sunnah yang besar yang Nabi sebut, kena genggam, kena gigit dengan geraham. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil imani bik wa jammilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf andainya saya cakap-cakap tadi ada yang terasa hati sebagainya. Saya minta maaf atas kelemahan yang ada pada diri saya, insya-Allah.